Cuti umum perayaan Thaipusam dimanfaatkan mangsa banjir di Taman Sri Muda untuk menyelesaikan urusan pasca banjir. Antaranya rumah milik penulis Utaya Sangkar SB yang ketika ini telah dimulakan kerja membaik pulih perpustakaannya. Butiran bersama Diaw Haq Hamzah. Baik, terima kasih rakan setugas di Kuala Lumpur. Saya masih berada di Taman Sri Muda, salah satu daripada beberapa kawasan di Lembah Kelang yang terjejas teruk akibat banjir besar pada tahun lepas. Dan genap sebulan saya ingin saya kembali ke sini untuk menceritakan lebih lanjut mengenai apa yang berlaku di sini setelah sebulan. Bersama saya ialah Utaya Sangkar SB, iaitu seorang penulis yang terkemuka. Saudara Utaya, cerita sikit mengenai usaha baik pulih perpustakaan yang sedang dijalankan di belakang ini. Ya, selepas tempoh 1 bulan ni memang kerja-kerja baik pulih terpaksa dilakukan kerana banyak kerosakan di mana rumah saya rumah 3 tingkat dan akibatnya tingkat bawah itu memang sudah musnah sepenuhnya. Segala benda termasuk perpustakaan mini saya yang menempatkan 2,000 buku lebih telah musnah dengan segala barangan itu sudah tak ada. Kerja-kerja baik pulih bermula sekitar seminggu yang lalu. Dan ini juga memberikan satu ketidakselesaan di mana 3 hari yang lalu mak mentua saya meninggal dunia, mangsa banjir juga meninggal dunia akibat pneumonia dan kami tidak dapat mengadakan upacara di rumah. Terpaksa diadakan di tempat lain kerana kerja-kerja renovasi kerja baik pulih sedang berlangsung. Itu antara kesan dan itu bukan hanya pengalaman saya tapi itulah pengalaman masing-masing penduduk di sini yang menjadi mangsa akibat banjir besar di Taman Sri Muda tepat sebulan yang lalu. Okey, saudara Utaya, kita nak imbas kembali ketika sebulan lepas bagaimanakah keadaan ketika itu ketika permulaan air naik itu. Ceritakan sikit pada kami. Ya, sewaktu banjir mula berlaku, pada peringkat awal kami di lorong ini berasa sangat tak takut kerana kami rasa tidak akan banjir besar di sini. Tapi apabila tahap air naik dan semakin naik, kami mula mengimbau apa yang pernah berlaku ya di sini pada tahun 1995, banjir besar yang berlaku, jiran-jiran menceritakan dan tidak disangka perkara sama berlaku. Dan saya secara peribadi apabila paras air semakin naik tahap lutut, tahap pinggang. Jadi usaha pertama kami adalah menyelamatkan ibu mentua yang uzur, sakit, dibawa ke tingkat atas. Kemudian membawa barang-barang keperluan, ubat-ubatan beliau, dokumen-dokumen penting, barang elektronik yang digunakan untuk tujuan kerja oleh saya, isteri dan juga anak. Pada waktu itu saya tidak dapat melakukan apa-apa untuk menyelamatkan buku yang saya sebutkan tadi. Hanya dapat melihat buku-buku itu dan segala harta di tingkat bawah musnah akibat banjir. Okey, mengenai dunia sastra umumnya pada tahun ini, bagaimanakah saudara Utaya melihat daripada mula tahun ini, apa dia punya masa depan untuk tahun itu? Ya, dunia sastra ini dengan Kavian dan diri saya sendiri memang sangat rapat. Di pihak kumpulan sastrawan Kavian sendiri, sebenarnya kami telah menjangkakan pada tahun ini mahu merancakkan lagi aktiviti bahasa, sastra, seni dan budaya dan tidak diduga perkara seperti ini berlaku. Misalnya, pada minggu ini sepatutnya ada satu program bahasa di typing tetapi terpaksa dibatalkan kerana keadaan saya sekarang ini sebagai mangsa banjir dan tidak dapat membuat persiapan. Namun begitu, saya yakin bahawa kami dapat membuat perancangan dan mulai bulan Februari ini segala program dapat dijalankan. Dan Kavian hanyalah satu bahagian kecil dan saya percaya banyak lagi persatuan penulis, badan-badan sastra, bahasa akan menggerakkan usaha bagi merancangkan aktiviti bahasa sastra di seluruh negara supaya ia tidak pupus atau tidak hilang daripada hati orang ramai. Okey, terima kasih. Itu dia tadi saudara Utaya Sangkar SB, penulis terkemuka yang begitu berminat untuk menyebarkan apa yang dituliskan dalam bahasa Malaysia. Itu saja dapat saya bawakan ketika ini dari Taman Sri Muda. Saya Diaw Haq Hamzah melaporkan.